Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Bertemu kembali kita dalam Rapsodi Reality TNI Malaysia. Hari ini marilah kita bersama-sama mendengar perkongsian daripada Pastor Chris yang bertajuk Peristirahatan dalam Kristus. Untuk ayat pembukaan adalah daripada Ibrani 4 ayat 9 hingga 10. Berbunyi, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab sesiapa yang telah masuk ke tempat perhentiannya, dia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Perhatikan frasa yang digariskan di atas. Sebab sesiapa yang telah masuk ke tempat perhentiannya. Tempat perhentian itu adalah peristirahatan dalam Kristus. Ianya lebih daripada peristirahatan untuk tubuh fizikal. Ia merupakan peristirahatan untuk jiwa kamu, di mana kamu tidak bergelut atau bersusah payah untuk apa-apa pun. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3 berkata, dengan kuasanya sendiri Allah sudah mengurniai kita segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup saleh melalui pengetahuan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk menikmati kemuliaan dan kebaikannya. Segala sesuatu yang diperlukan untuk kejayaan, kemakmuran, kemenangan, kesihatan dan kebesaranmu telah disediakan untuk kamu dalam Kristus. Jadi, mengapa kamu perlu risau? Kamu tidak perlu bergelut dalam hidup lagi. Nikmatilah peristirahatan Tuhan. Haleluya. Yesus berkata, kerana itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dalam Matius 6 ayat 25. Paulus menulis melalui roh kepada jemaat. Dalam Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah khawatir akan apapun. Sebaliknya, biarlah permintaan-permintaanmu diketahui oleh Allah dalam segala hal dengan doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Ada ramai orang yang tidak menyedari kebenaran ini, dan oleh itu, mereka tidak menikmati kehidupan dalam peristirahatan dan berkat yang mutlak. Dalam pekerjaan, perniagaan, projek, bahkan dalam pelayanan evangelis mereka bekerja dengan susah payah, tetapi hasil yang mereka perolehi hanyalah sedikit atau tidak ada langsung. Jika hal ini menggambarkan kamu, apa yang kamu perlukan adalah pembaharuan mindamu. Pergelutan kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya Roh Kudus telah diutus untuk menolong kita. Dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus berkata, aku akan memohon kepada Bapa dan Dia akan memberikan kamu penolong lain, yaitu penghibur, penggembala yang bersyafaat, kaunselor, penguat, pembantu yang sentiasa bersedia untuk tinggal bersama-sama kamu selama-lamanya. Dia ada di sini hari ini dan kini Dia adalah penolongmu. Kamu bukannya keseorangan. Kristus ada di dalam kamu dan bersama dengan kamu. Jangan bekerja dan berjalan sendirian. Hiduplah dalam peristirahatannya. Alkitab mengatakan bahawa kita didudukkan bersama dengannya di syurga. Dan di dalam Kristus Yesus, Dia telah membangkitkan kita bersama dan mendudukkan kita bersama dengannya di syurga. Yaitu dalam Efesus 2 ayat 6.
Tempat itu bukan tempat kesusahan, pergelutan atau kehuru-haraan. Ia merupakan tempat peristirahatan, penguasaan, kuasa dan kekuasaan. Alkitab mengatakan semua pekerjaan sudah selesai sejak dunia dijadikan, iaitu dalam Ibrani 4 ayat 3. Dan sekarang dia berkata, nikmatilah segala sesuatu. Hiduplah dalam peristirahatannya, kerana segala sesuatu adalah milikmu. Sekarang marilah kita bersama-sama membuat pengakuan. Ia adalah sebahagian daripada warisanku sebagai keturunan Abraham untuk menjadi cermelang dan membuat kemajuan dalam hidup. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, tanpa pergelutan. Aku selama-lamanya hidup dalam peristirahatan Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Aku berjalan dalam kemuliaan-Nya, sambil menyatakan kasih, rahmat dan kebenaran-Nya. Haleluya. Untuk renungan tambahan, marilah kita bersama-sama membaca dalam Matius 11 ayat 28 hingga 30 dan 1 Petrus 5 ayat 7. Sehingga kita bertemu lagi di renungan akan datang. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku, mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.